Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis Nabi ini merupakan kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutiara-mutiara kata baginda yang memberi panduan kepada kita, yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Sekiranya kamu bertelingkah dalam apa-apa masalah, maka kamu kena rujuk kepada Allah, iaitu rujuk kepada Al-Quran, war Rasul, dan rujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah saya akan mulakan pengajian kitab baru, 40 hadis akhlak mulia, kitab karangan Ustaz Fahmi Zamzam, yang mana Tuan Guru Ustaz Fahmi Zamzam ni sudah datang ke sini dan bagi kuliah. Dan buku ni saya jumpa temui di Jaafar Rawas Kelantan, dan amat-amat cantik sebab ada 40 hadis. Man hafidha min ummati arba'ina hadisan, barang siapa yang menghafal di kalangan umatku 40 hadis, bu'itha minal ulama, dia akan dibangkitkan sebagai salah seorang daripada ulama. Baru-baru ni lebih kurang 3-4 malam lepas, ketika saya berforum dengan Ustaz Ghazali dan Ustaz Anwar, sesudah kami berdua berforum di Austin Perdana, tiba-tiba datang seorang ulama daripada Syria. Ulama daripada Syria ni datang. Beliau ni berasal daripada Algeria, belajar di Syria selama 12 tahun lebih, kemudian ambil keputusan untuk bermukim di Australia. Ya belaga ni, lahir di Algeria, belajar di Syria, bermukim di Australia. Jadi beliau belajar di Syria di zaman Ustaz Anwar, dan Ustaz Anwar dengan Ustaz Ghazali belajar bersama dengan tuan-tuan guru yang ada kat sana. Maka ketika dia keluar daripada Syria, dia pergi ke Australia, dan dia mengajar di sana, dan dia telah mengislamkan ramai orang Australia, dan buka kelas pengajian di sana. Kemudian satu hari dia mimpi. Ni nak bagi tahu hebat ulama-ulama ni. Beliau mimpi sahabat beliau yang merupakan anak murid beliau sedang berada dalam kesusahan. Nama sahabat dia ni Mustafa bin Putih. Dia mimpi. Mustafa bin Putih ni orang Fatani. Mustafa bin Putih orang Fatani, belajar di Syria dan merupakan anak murid beliau. Maka dia pun ambil keputusan untuk datang cari Mustafa bin Putih, sebab dia mimpi Mustafa bin Putih dalam kesusahan. Dia mimpi ke Australia. Dia pun datang bersama dengan seorang pelajar PhD daripada Malaysia. Jadi pelajar PhD ni pun orang Johor. Pelajar PhD ni pula anak murid saya waktu saya ngajar kat UM Nilampuri dulu. Dia sambung PhD dah. Jadi dia pun bawa lah ulama Syria ni datang. Dia tahu ada ceramah daripada bekas lepasan Syria di surau Austin Perdana. Dia pun bawa lah tuan guru dia ni. Tuan guru yang nama Abdul Hafiz At-Tilimsani. Abdul Hafiz At-Tilimsani datang duduk sama dengan kami. 3 orang ni, Ustaz Anwar, saya dengan Ustaz Ghazali berbual. Saya pun tanya, apa sebab tuan datang ziarah Malaysia ni? Dia pun cerita, saya mimpi ada seorang anak murid saya dan juga sahabat saya berada dalam kesusahan. Ustaz Ghazali tanya, siapa dia nama? Nama lelaki tersebut Mustafa bin Putih. Ustaz Ghazali pun kata, itu kawan saya di Fatani sana. Dia sekarang berada dalam kesusahan mengikut mimpi saya lah. Ustaz Ghazali kata, betul. Baru seminggu je dia telefon saya. Tengok Allah Ta'ala bagi hubungan. Baru seminggu je Mustafa Putih ni telefon saya, minta tolong cari duit, dia nak buka sekolah tahfiz. Mustafa Putih ni. Jadi kalau gitu saya nak jumpa dengan Mustafa Putih. Saya nak jumpa dengan Mustafa Putih. Ustaz Ghazali kata, tak apa, ikut saya pergi Fatani, saya bawa jumpa. Maknanya
Munajat Mustafa Putih di Fatani didengari oleh ulama di Australia. Datang dia malah bagi sumbangan. Saya kata hebat sungguh doa orang Islam ni. Orang yang betul-betul sampai orang Australia dengar. Kemudian saya kata besok makan nasi Arab dah dulu. Sedap kita suruh ajak dia makan nasi Arab, padahal tokenya orang lain. Ustaz Anwar kata okey cantik-cantik makan nasi Arab. Oh, makan nasi Arab. Kami pun pergilah makan nasi Arab besoknya. Besoknya makan nasi Arab, dia seronok sangat sebab kami layan dia. Dia kata gini, saya ni belajar hadis ramai dengan alim ulama di Syria. Saya nak ijazahkan hadis 40 kepada awak. Saya kata mai pergi rumah saya pula. Dah makan nasi Musa Anwar, pergi rumah saya. Kita solat Isyak kat sana. Dia kata di Tamayu ni ada seorang orang Algeria keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh orang. Ada keturunan, dia ni keturunan Nabi. Nama dia Muhammad Ali Al-Hasani. Keturunan Nabi. Al-Hasani itu keturunan Al-Hasani. Orang tawaduk, orang warak. Memang dia keturunan Nabi dia. Saya tahu. Saya datang dan saya cari dia. Jadi saya kata kalau dia keturunan Nabi, tuan guru bawa dia sekali pergi rumah saya. Nak ambil barakah. Jadi saya semayang maghrib di rumah Ustaz Anwar, kemudian semayang isyak di rumah saya. Dan di rumah saya lah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya seronok bila dia baca, dia ajar cara baca hadis Nabi. Kemudian dia minta seorang-seorang baca. Ustaz Razali baca, saya baca. Kemudian bila dia suruh keturunan Rasulullah SAW tu, Syekh Muhammad Ali Al-Hasani, dia kata iqra ya akhi, bacalah wahai saudaraku. Fanasma' min kalami jaddihi, kita semua dengar kata-kata yang dituturkan oleh cucunya daripada moyangnya. Boleh faham tak? Sebab dia keturunan Rasulullah kan. Jadi tapi orang tak kenal, dia kata. Orang tak kenal. Memang saya pun tak kenal. Kemudian baca hadis Nabi, solat Isyak apa semua, alhamdulillah. Jadi saya dalam salah satu daripada hadis yang dibacakan ialah barang siapa menghafal 40 hadis Nabi, maka di akhirat kelak dia akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang alim, duduk di kalangan orang alim walaupun tidak alim. Sebab hafal 40 hadis Nabi. Jadi oleh kerana itu saya pun, kalau gitu aku nak ngajar di masjid akan datang hadis 40, tak kira dah tajuk apa pun, saya pun jumpalah buku 40 hadis akhlak mulia. InsyaAllah nanti balik cuti pilihan raya ni, kalau cuti lah, tapi saya balik yang bimbang. Saya balik dan saya akan mengundi. Kemudian saya pergi ke Jaafar Rawas, saya beli banyak-banyak sikit lah. Harganya RM6 je. Buku ni RM6 je. Buku Ustaz Fahmi Zamzam bawah RM10 pula ke. Punya waraknya dia semua bawah RM10. RM6 40 hadis tuan-tuan. Dengan sebab kita hafal hadis-hadis ni, kita boleh dibangkitkan sebagai orang ulama. Seorang ulama, seorang alim, dibangkitkan bersama dengan para alim ulama. Tapi penulisnya hanya RM6 je jual tuan-puan. Allahu Akbar. Dengan Danhil, pemahaman Danhil. Nak cerita punya tawaduknya Ustaz Fahmi Zamzam. Jadi dia himpun 40 hadis ini. Dan saya nak cerita betapa ulama ni bila sampai rumah saya pun berbual dengan dia. Bual dengan dia, saya pun tunjuklah buku Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin ni kalau dia tukaran kitab, dia tak ada karang kitab dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Arab. Dia tengok, orang ni lah yang saya cari ni. Ni Syekh Nuruddin ni saya cari dia. Saya nak jumpa dengan dia. Awak kenal dia? Saya kata saya kenal lah, saya anak murid dia. Allahu Akbar. Allah mudahkan banyak urusan saya. Datang nak jumpa Mustafa Putih, Allah Ta'ala jumpakan dengan Ustaz Razali. Saya datang sini nak pergi Indonesia, nak jumpa Syekh Nuruddin, Allah jumpakan saya dengan awak. Allahu Akbar. Inilah dia pun nama orang kalau turun dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah buka seluas-luasnya pintu pertolongan. Kemudian saya tanya beliau, macam mana beliau boleh pergi ke Australia. Dia kata setelah dia belajar banyak di Syria, beliau pergi berjumpa dengan seorang alim terkenal nama Abdul Qadir Al-Arnaut. Abdul Qadir Al-Arnaut ni seorang ulama hadis yang terkenal. Sekarang dah meninggal dunia lah. Anak murid dia nama Dr. Zulkifli Al-Bakri, Ustaz Razali, seorang yang cukup kuat menentang Hafiz Asad pada waktu itu. Sekarang Bashar Asad anak dia, dulu Hafiz Asad. Dalam khutbah
Ustaz Ghazali ada dalam majlis tersebut. Ustaz Ghazali cerita kat saya, dalam khutbah dia nyatakan satu persatu keburukan Hafiz Asad. Sudah dia khutbah, nak turun khutbah tu, tak boleh jadi imam sembahyang Jumaat, tak boleh jadi imam dah, sudah ditangkap. Bising kat depan. Sudah ditangkap, maka orang lain jadi imam. Ustaz Ghazali tahu bising tu, kenapa jadi bising? Biasanya Syekh Abdul Qadir Arnaud sendiri jadi imam, ni orang lain jadi imam. Sebab khutbah dia menyatakan keburukan-keburukan yang dibuat oleh Hafiz Asad. Maka ditangkap terus. Bila ditangkap, masuk dalam penjara. Keluar daripada penjara, tak boleh jalan. Dia kena ketuk dia punya sampai pecah, sampai tak boleh jalan. Ni dia punya kepala lutut. Ustaz Ghazali kata, aku nangis tengok tok guru aku keluar setelah berapa bulan keluar, duduk atas kursi roda. Pecah dua-dua ni, tak ada. Dua-dua lutut tak ada. Dia terpaksa berkursi roda selepas daripada dia menyatakan kebenaran terhadap perbuatan buruk Hafiz Asad. Kemudian setelah itu dia dia masih lagi jadi imam berkhutbah. Khutbah duduk ni pun semangat lagi. Ustaz Ghazali kata, sampai dia takut, sampai Ustaz Ghazali dengar khutbah di hari Jumaat, Ustaz Ghazali kata, mati dah aku hari ni. Sebab apa? Dia punya kuat menghentam Hafiz Asad tu, sampai Ustaz Ghazali merasakan bahawasanya akan ada polis akan tembak ramai-ramai. Punya semangat dia khutbah, sampai dia rasakan akan ada tentera-tentera Hafiz Asad akan bangun tembak Syekh Abdul Qadir Arnaud dan juga tembak jemaah-jemaah yang mendengar ceramah. Ustaz Ghazali kata, aku duk istighfar, mati dah aku hari ni. Dengar apa